Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar anak-anak yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah, cikgu doakan semoga kita semua dalam keadaan sihat dan kita bersedia dengan penuh bersemangat untuk meneruskan pengajian kita. Dan pada minggu ini insya-Allah kita akan sambung hadis bagi tahun 5, hadis yang ke-15 dengan tajuknya mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak belajar boleh merujuk kepada buku hafazan hadis tahun 5 muka surat 15. Anak pelajar yang dikasihi sekalian, tajuk hadis pada minggu ini adalah mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh semak bacaan dalam buku pelajar masing-masing. Ada sedikit pembetulan yang akan kita buat. Pertama, pada bahagian berwarna merah, di awal itu, hadis ini barangkali disalin daripada kitab hadis, tetapi kita buat pembetulan supaya bacaannya itu lebih tepat. Jadi, betulkan, di dalam buku, dia tulis wa'anhu. Jadi, kita betulkan wa'anhu itu, nak belajar boleh betulkan dengan buang perkataan wa tu dan hu tu dan gantikan dengan perkataan ani. Bariskan nun tu di bawah, jadi dibaca dengan An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan sambung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma. Itu satu lagi pembetulan yang kita betulkan, letakkan baris mati pada huruf lam itu, dibaris matikan dia. Lihat yang pada tanda berwarna merah yang telah Ustaz tandakan. Lam itu dibaca dengan baris mati. Jadi dibaca dengan talabal ilma bi ghairillah au arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Kita baca sama-sama. Mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma li ghairillahi aw arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita lihat sekali lagi bacaannya. An ibn Umar. An ibn Umar yang berarti daripada Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar nama sebenarnya adalah Abdullah Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar. Abdullah ialah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada zaman itu ada banyak yang bernama Abdullah. Ada Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar. Jadi untuk membezakan mereka, maka diambil gelaran bapa mereka. Jadi ringkasnya disebut sebagai Ibnu Umar. Jadi namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Jadi apabila disebut An ibn Umar, maknanya daripada Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini kata kuncinya, anhuma, kedua-duanya itu didoakan ataupun dipohon keredaan Allah, diredai oleh Allah. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Kalau nak pelajar masih ingat, yang disebutkan sebagai sahabat Nabi itu ialah mereka yang hidup pada zaman Nabi, sempat bertemu dengan Nabi dan juga beriman dengan Nabi. Ini disebut sebagai sahabat Nabi atau sahabat Rasulullah. Jadi Abdullah ini juga sahabat, bapanya Umar juga sahabat, maka disebut sebagai radhiyallahu anhuma. Kita doakan kepada kedua-duanya. Jadi An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man talabal ilma. Man, siapa? Talaba, yang menuntut. Talabal ilma, yang menuntut ilmu. Jadi kita ini disebut sebagai penuntut ilmu. Kita adalah talib kepada ilmu.
Man talabal ilma, sesiapa yang menuntut ilmu li ghairillah. Tujuannya bukan kerana Allah. Sepatutnya kita lillah lah, seperti mana kita sebut sahaja saya solat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah. Tetapi ini dalam hadis ini disebutkan mereka mencari ilmu, talabal ilma li, bukan lillah tetapi li ghairillah, dengan tujuan ghairillah, selain daripada Allah. Jadi apa akan berlaku pada orang ini? Tetapi ada tambahan, au, ataupun orang yang bagaimana? Au arada bihi, orang yang cari ilmu, arada bihi, yang dihendakkan, bihi dengan maksud dengan ilmu itu, dicari ilmu ataupun dia ada ilmu, dengan ilmu itu yang dia nak ghairallah, selain daripada Allah. Dengan ilmu yang dia ada, dia bukan nakkan Allah, bukan nak redha Allah, bukan nak ganjaran besar daripada Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, tapi yang dia nak adalah ghairallah, selain daripada Allah. Jadi sesiapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, atau dia nak cari dengan ilmu itu selain daripada Allah, maknanya mungkin dia nak cari kemuliaan, dia nak cari pangkat, dia nak cari kemasyhuran, dia nak cari pujian orang, maka apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu, maka dapatkanlah, ambillah tempat duduknya minan nar, di dalam neraka. Jadi ini suatu hadis yang sangat besar supaya kita memberikan perhatian, supaya kita sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, atau menghendaki ia dengan ilmu itu selain daripada Allah, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Jadi inilah hadis yang kita pelajari pada minggu ini. Sekali kita baca sama-sama. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma li ghairillahi aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu bukan kerana Allah, atau menghendaki ia dengan ilmu itu akan yang lain daripada Allah, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam neraka. Apa pengajaran yang besar daripada hadis ini, anak-anak pelajar sekalian, yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis? Yang pertama, ikhlas adalah roh bagi segala ibadah. Maka tanpa ikhlas, hasil ibadah itu adalah sia-sia, adalah kosong di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali orang melihat kita sedang tekun melakukan ibadah, tetapi niat kita hanya Allah yang tahu. Bila kita niat selain daripada Allah, atau kita niat nak dapatkan selain daripada Allah, maka ibadah itu menjadi ibadah yang mati, yang kosong, yang sia-sia. Kalau manusia itu rupanya cantik, akalnya bijak, semua itu hanya bermakna selagi mana rohnya masih dalam jasad, bererti dia masih hidup. Tapi kalau rohnya dah keluar, tidak ada roh, maka jasad itu akan mati, maka tidak ada makna lagi. Harta, kekayaan, pangkat, rupa. Begitu juga ibadah. Ibadah itu, yang menjadikan ibadah itu bermakna ialah apabila ia ada roh. Ibadah itu hidup, maka ia bernilai di sisi Allah. Dan memberikan makna dan memberikan roh kepada ibadah itu adalah ikhlas yang datang daripada hati. Dan menuntut ilmu itu sendiri juga adalah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Kita lakukannya menjadi nilai ibadah. Bahkan orang yang mati ketika menuntut ilmu, seolah dia sedang beribadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya nilai ibadah menuntut ilmu. Tetapi ibadah yang besar itu tidak akan bermakna apabila ia dilakukan bukan kerana Allah, atau dengan tujuan mencari sesuatu selain daripada Allah. Jadi, anak pelajar, maka pastikan kita ikhlas.
Dalam hadis ini juga disebutkan bahawa Allah Ta'ala akan mengazab mereka yang tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Mengapa? Anak pelajar sekalian, ilmu ini ataupun apabila disebut dalam hadis bicarakan tentang ilmu, maka ilmu itu biasanya merujuk kepada ilmu agama. Ya. Walaupun kita boleh ambil pengajarannya dalam sudut ilmu-ilmu yang lain juga, tapi dalam konteks ilmu agama, maka ia adalah satu yang sangat mulia. Ilmu agama mengenalkan kita akan Allah Subhanahu Taala, mengenalkan kita akan Rasulullah, mengenalkan kita siapa diri kita, apa tujuan kita dilahirkan, mengapa kita dihantar atas muka bumi ini, ke mana kita akan pergi, apa tugas dan tanggungjawab kita, bagaimana untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah, bagaimana untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Suatu yang sangat mulia ilmu itu. Maka sepatutnya orang yang mencari ilmu, sepatutnya ilmu itu menjadi jambatan untuk dia sampai ke syurga Allah, mendapat redha Allah. Tetapi apabila manusia mencari ilmu bukan lagi sebagai jambatan untuk mendapatkan syurga Allah, tapi dengan niat yang lain, maka dia telah menjadikan ilmu yang sangat mulia itu sebagai jambatan untuk sesuatu yang sangat kecil nilainya, iaitulah dunia. Dia nak pangkat, dia nak harta, dia nak kemasyhuran. Yang bersifat sementara, yang bersifat sangat rendah nilainya, nak dibandingkan dengan akhirat dan juga ganjaran Allah SWT. Sesuatu yang bernilai, ilmu, digunakan untuk tujuan yang sangat kecil, yang sangat tidak bermakna sisi Allah. Nak dipuji, nak kaya, nak besar, yang tidak membawa kepada keuntungan di akhirat, semata-mata untuk keuntungan dunia, maka orang ini seolah-olah dia telah menghinakan ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu satu yang mulia. Maka bayangkan bagaimana orang yang sebegini, yang sepatutnya ilmu itu mendekatkan dia pada Allah, tetapi ilmu yang dia cari akhirnya menjauhkan dia daripada Allah. Maka orang sebegini, maka layaklah dia diancam dengan azab api neraka oleh Allah SWT. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Maka anak pelajar sekalian, marilah kita mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan niat yang ikhlas itu, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan urusan kita. Pengajaran kita, pembelajaran kita, apa yang kita belajar itu, proses itu akan menjadi lebih mudah. Kita akan mudah faham kerana kita mendapat keberkatan ilmu. Jadi anak pelajar sekalian, ini antara perkara yang kita mesti pastikan agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, ilmu yang kita dapat itu berkat, ialah dengan yang pertama sekali ialah kita mengikhlaskan niat kita mencari ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Bila kita niat ikhlas kerana Allah, insya-Allah yang lain itu akan datang sendiri. Insya-Allah Allah Taala akan datangkan kelebihan di dunia lagi, Allah Taala akan datangkan sebagai ganjaran orang yang ikhlas dalam mencari ilmu kerana Allah Subhanahu Taala. Seperti para ulama yang dimuliakan, orang alim dimuliakan. Kerana apa? Kerana sebagai ganjaran di dunia ke atas niat mereka yang ikhlas mencari ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anak pelajar sekalian, mari kita menghafal hadis ini. Jadi untuk memudahkan hafalan hadis ini, cikgu ataupun ustaz dah bahagikan hadis ini kepada 4 bahagian. Kita ambil yang rangkap pertama, man talabal ilma li ghairillah, man talabal ilma li ghairillah. Baik, berikan perhatian kepada perkataan li ghairi. Dalam baris kedua juga ada perkataan ghairi. Ada 2 perkataan ghairi. Tapi ingat kat sini dia ada lam bawah, maka ra ni dibaca bawah juga. Li ghairillah. Dalam baris kedua kita baca au arada bihi ghairallah, dibaca dengan baris atas. Sebab dia tidak ada lam. Jadi kalau sangat kalau ada lam bawah maka ri, bawah pun ri. Tapi kalau tak ada lam dibaca baris atas. Boleh? Man talabal ilma li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu. Baris yang ketiga, falyatabawwa maq'adahu. Falyatabawwa maq'adahu. Falyatabawwa, hamzah ni dimatikan, falyatabawwa maq'adahu. Dan baris keempat, kerana perkataan itu akhir itu terlalu pendek, maka ustaz buat pengulangan. Maq'adahu minan nar. Jadi maq'adahu minan nar.
Ustaz tandakan warna merah supaya kamu tahu ini adalah yang berulang. Jadi apabila kita dah hafal dengan lagu ini, kita tak, bila kita baca hadis yang sebenar, maka kita tak perlu ulang lah. Baik. Lagunya macam saya nyanyikan tadi. Man talabal ilma li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man talabal ilma li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Boleh? Dapat? Untuk menghafal hadis ni. Man talabal ilma li ghairillah. Siapa yang mencari ilmu bukan kerana Allah. Au arada bihi ghairallah. Atau dia mencari tujuan dia mencari ilmu itu dengannya yang dia nak adalah ghairallah, selain daripada Allah. Falyatabawwa maq'adahu, maka ambillah tempat duduknya, maq'adahu minan nar, tempat duduknya di dalam neraka. Boleh? Sekali lagi. Man talabal ilma li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Falyatabawwa. Jadi ni mungkin agak sukar untuk disebut. Maq'adahu minan nar. Okay. Itu untuk hafal. Nanti anak pelajar boleh ulang berulang kali pada bahagian ini untuk memudahkan hafalan. Baik, tugasan minggu ini seperti biasa sama saja. Salin semula hadis ini sebanyak 1 kali dalam buku tulis. Ambil gambar, dan pada minggu ini insya-Allah kita tak gunakan lagi Google Form untuk memudahkan ustaz melihat dan menyemak dan mengumpulkan tugasan kamu. Kita akan menggunakan link Telegram. Ustaz akan masukkan dalam grup WhatsApp, boleh semak nanti, masukkan dalam link yang diberikan. Dan begitu juga untuk hafalan hadis, hafal, rakam dan hantar pada link Telegram yang telah pun ustaz akan berikan dalam grup WhatsApp nanti. Jadi itu sahaja kelas kita pada minggu ini. Kita akan bercuti minggu hadapan untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Jadi Ustaz ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Kita hayati semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita korbankanlah perasaan nak berseronok, nak senang, nak mudah demi untuk kita mendapat kejayaan di dunia dan lebih-lebih di hari akhirat. Dan insya-Allah panjang umur, kita jumpa lagi. Doakan Ustaz doakan kamu semua dalam keadaan sihat, gembira bersama keluarga. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.